kepada para saudara dan saudara sekalian. Saya, Intan Zafirah, Ketua Kumpulan 2 dan 9 lagi ahli kumpulan yang lain akan membentangkan isu semasa yang bertajuk kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19. Tajuk pembentangan saya adalah pengenalan terhadap kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19. Terkena jerat kaki melompat, duri berbisa menjerat pria, corona melarat merebak cepat, mencari masa seluruh dunia. Wabak COVID-19 ini dapat saya sifatkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Hal ini kerana disebabkan penularan wabak COVID-19 ini semakin tidak terkawal di negara Malaysia, ia telah memberi kesan yang sangat kuat kepada seluruh masyarakat, bahkan ekonomi negara. Beralih kita kepada program vaksinasi. Selain daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP, program vaksinasi juga adalah salah satu usaha dalam menangani atau mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negara kita, Malaysia. Hari demi hari sejak adanya program vaksinasi ini, ianya telah memberi ruang kepada seluruh rakyat dalam memberi pelbagai pandangan. Terdapat pandangan yang positif dan juga negatif. Pada sudut pandangan yang positif, rakyat menyifatkan bahawa program vaksinasi sebagai salah satu perisai pelindung dalam menangani wabak COVID-19. Berbeza pula dari sudut pandangan yang negatif di mana masyarakat menyifatkan bahawa vaksin ini adalah salah satu benda yang berbahaya. Secara tidak langsung, ini dapat membuktikan bahawa golongan anti-vaksin sebenarnya wujud di negara Malaysia. Walaupun negara Malaysia dilanda wabak COVID-19, kita dapat saksikan di mana rakyat hidup dalam suasana aman dan damai, saling hormat menghormati dan saling bekerjasama antara satu sama lain, sedangkan negara sedang mengalami konflik yang sangat kuat. Hal ini kerana dalam keadaan sedar dan tidak sedar, sebenarnya ianya telah memberi penghayatan terhadap pengamalan 5 prinsip rukun negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan kepatuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan program vaksinasi. Bagi menangani pandemik COVID-19, justeru ia dapat disifatkan sebagai antara pengamalan prinsip rukun negara. Sebagai penyimpul hujahan saya, vaksinasi COVID-19 ini amat penting dalam menangani wabak COVID-19 agar dapat membolehkan negara juga rakyat kembali berada di landasan pertumbuhan dan mencapai potensi sebenarnya. Tanpa melengahkan masa, mari kita dengar hujahan yang lebih lanjut tentang kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19 oleh 9 lagi ahli kumpulan yang lain. Sekian, terima kasih. Okey, di sini saya ingin membentangkan kepada anda semua tentang kandungan satu, iaitu realiti semasa yang sedang berlaku pada hari ini, iaitu tentang COVID-19 dan kepentingan untuk mengambil vaksin. Seperti yang kita semua telah ketahui, COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat dengan mengganas. Malah, kini terdapat juga varian-varian lain yang mengganas dan menyerang masyarakat di Malaysia. Oleh itu, program vaksinasi telah diadakan oleh pihak kerajaan dengan harapan agar wabak ini menjadi wabak yang terkawal di negara ini dan di kalangan masyarakat. Namun, sejak bermulanya program vaksinasi ini diadakan sehingga kini, negara Malaysia telah mempunyai masalah tentang keraguan dan penolakan vaksin di dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini terjadi kerana terdapat setengah rakyat Malaysia yang tidak bertanggungjawab telah menyebarkan berita palsu tentang kandungan yang terdapat dalam vaksin melalui platform seperti media sosial. Dengan itu, hal ini telah menyebabkan golongan-golongan yang tidak berpelajaran akan mudah mempercayai berita palsu tersebut. Akhirnya, jumlah golongan anti-vaksin di negara ini semakin meningkat. Seterusnya, antara salah satu kepentingan untuk mengambil vaksin ini adalah untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Hal ini kerana apabila ramai masyarakat telah mengambil vaksinasi, semakin ramai dapat membentuk antibodi dan akhirnya dapat mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19. Secara tidak langsung, ianya boleh melindungi golongan berisiko yang tidak layak menerima vaksinasi. Di samping itu, COVID-19 ini telah menyerang pesakit dan merangsang sistem kekebalan dan imuniti, juga membawa kepada masalah pembekuan darah, kerosakan tisu dan kesukaran bernafas. Paling menyedihkan, ia memberi kesan yang amat buruk kepada golongan rentan, termasuk kepada warga emas. COVID-19 ini juga membunuh mereka dari golongan muda.
Di Malaysia, sebilangan besar pesakit yang positif COVID-19 tanpa gejala adalah terdiri daripada golongan muda yang berumur antara 20 hingga 40 tahun. Mereka lebih kerap bergerak dalam komuniti dan berpotensi membawa penyakit ini kepada orang yang berisiko lebih tinggi. Akhir sekali daripada saya, wabak COVID-19 ini juga memberi kesan kepada wanita, seperti mereka yang ingin hamil ataupun sudah hamil ataupun sedang menyusukan bayi. Hal ini kerana kehamilan adalah keadaan yang mengakibatkan sistem imuniti wanita tersebut kurang berdaya tahan berbanding ketika mereka yang tidak hamil. Lebih menyukarkan lagi, terdapat ramai pekerja barisan hadapan terdiri daripada kaum wanita yang lebih rentan dan terdedah kepada penyakit ini. Sehubungan dengan itu, jika difikirkan secara logik, pihak kerajaan mestilah inginkan yang terbaik untuk negara, lebih-lebih lagi dalam menangani wabak COVID-19 ini. Hal ini kerana dengan adanya wabak yang tidak terkawal ini, ianya akan melemahkan lagi sistem negara terutamanya dari segi ekonomi. Apabila Perdana Menteri Malaysia telah memerintahkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, masyarakat tidak boleh untuk keluar rumah tanpa sebab-sebab yang penting. Malah, pusat pelancongan dan juga kedai-kedai juga tidak dibenarkan beroperasi pada PKP. Dan hal ini telah menyebabkan negara ini mengalami masalah ekonomi yang agak teruk. Para penyelidik telah memantau ribuan wanita ini sepanjang kehamilan mereka dan tidak ada sebarang kesulitan yang dilaporkan akibat pemberian vaksin. Begitu juga dengan vaksin AstraZeneca, di mana pengambilan vaksin adalah penting apabila faedahnya melebihi risiko. Vaksin tidak menjejaskan kesuburan, tidak terbukti membahayakan bayi dalam kandungan dan juga selamat dalam penyusuan ibu. Malah, terdapat bukti kehadiran antibodi dalam susu ibu. Ini satu penemuan yang sangat baik. Paling penting untuk pihak kerajaan membincangkan mengenai kesan atau impak vaksin terhadap ekonomi negara. Isu-isu ini penting untuk dijawab dan diulang siaran. Pandemik COVID-19 yang pertama kali sampai ke pesisiran pantai kita pada 25 Januari tahun 2020 masih lagi mengganas dan tidak menunjukkan sebarang akan reda dalam masa terdekat. Justru, kita tidak boleh melupakan sejarah yang negara Malaysia telah cipta dalam menjadi negara yang terawal dalam menangani wabak COVID-19 ini, iaitu Malaysia telah mencapai kosong angka dalam jumlah kes jangkitan COVID-19 yang dengan hanya memerintahkan lockdown kepada masyarakat. Lanjutan itu, isu ini juga amat berkait rapat dengan sistem pendidikan negara, di mana hal ini sistem pendidikan yang lemah akan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup dan lengkap. Hal ini akan menyebabkan pemikiran mereka tidak dapat berfikir dengan lebih jauh dan secara terbuka. Malah, mereka tidak dapat berfikir secara inovatif dan kreatif. Akhir sekali, sudah terang lagi bersuluh bahwa isu ini juga berkait rapat dengan salah satu elemen daripada prinsip rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Hal ini demikian kerana masyarakat di Malaysia wajib untuk mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan Malaysia itu sendiri. Oleh itu, perlakuan yang dilakukan oleh ramai masyarakat yang mengikuti undang-undang yang telah dibuat oleh pihak kerajaan telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia ini mempunyai elemen-elemen prinsip rukun negara dalam diri mereka. Sekian, terima kasih dari saya. Hujah yang ingin saya sampaikan adalah mengapa semua orang perlu divaksin, mengapa tidak mereka yang berisiko sahaja perlu divaksin. Ini kerana kita mahu mencapai imuniti kelompok. Apakah itu imuniti kelompok? Imuniti kelompok ialah satu keadaan di mana sebilangan besar ataupun majoriti populasi adalah imun kepada sesuatu penyakit. Jadi, golongan ini boleh melindungi golongan yang tidak boleh menerima vaksin. Contohnya mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah, serta mereka yang tidak boleh mendapatkan vaksin atas sebab-sebab kesihatan tertentu. Beberapa jenis vaksin telah dikenal pasti untuk digunakan dalam program vaksinasi kebangsaan. Antaranya ialah jenis vaksin Pfizer. Selain itu, Sinovac yang berasal daripada negara China. Kedua-dua vaksin ini menggunakan teknologi yang berbeza semasa penghasilannya. Akan tetapi, tujuannya masih sama, di mana vaksin akan merangsangkan penghasilan antibodi untuk melawan jangkitan COVID-19.
Dan semua vaksin ini telah disahkan selamat dan berkesan untuk melindungi kita daripada wabak COVID-19 ini. Selain itu, mencapai imuniti kelompok, vaksin juga perlu untuk mereka yang ingin ataupun berhasrat melancong keluar negara, kerana terdapat beberapa buah negara telah mewajibkan pelancongnya cucuk vaksin terlebih dahulu, seperti negara Arab Saudi. Seterusnya, ia direka untuk mengurangkan kematian COVID-19. Selain mengelakkan pesakit dimasukkan ke hospital dan mengurangkan gejala teruk akibat wabak ini, kini bukti terbaru menunjukkan pengambilan vaksin dapat mengurangkan kebolehjangkitan dan membolehkan kes positif COVID-19 berkurangan. Justru itu, Jabatan Kesihatan menyeru agar semua orang mematuhi SOP dan menjaga norma baharu ini, seperti memakai pelitup muka di tempat awam serta menjaga penjarakan sosial sebanyak 1 meter. Saya akan sambung hujan beliau tentang faktor, punca atau sebab kepentingan vaksin dalam menangani wabak COVID-19. Seperti yang dikatakan oleh saudara Zafan sebelum ini, vaksin ini juga bertujuan untuk mencapai imuniti kelompok, juga bertujuan untuk mereka yang ingin ke luar negara. Selain itu, antara faktor, punca dan sebab pentingnya vaksinasi COVID-19 ini adalah untuk melindungi golongan yang rentan. Golongan yang rentan bermaksud golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem atau fungsi tubuh badan yang rendah atau menurun, seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan pesakit HIV yang positif. Tak dapat disangkal lagi bahawa pemberian vaksin dapat melindungi jiwa, diri dan masyarakat dari penyakit menular yang berbahaya seperti COVID-19 yang boleh merenggut nyawa seseorang. Rentatan daripada hal tersebut, ianya dapat mengurangkan risiko kematian akibat COVID-19. Walaupun sejak vaksin COVID-19 diumumkan telah membuat masyarakat dari negara kita, Malaysia, mahupun di negara jiran memberi pelbagai pandangan terhadap pemberian vaksin COVID-19. Ianya sedikit tidak menghalang para saintis untuk mewujudkan vaksin di seluruh pelosok dunia kerana COVID-19 ini telah merebak di seluruh dunia tidak kira di mana kita berada. Ini menjadikan jumlah kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan Variant of Interest VOI adalah sebanyak 4,990 kes daripada jumlah yang dikesan tersebut. 4,970 kes adalah VOC manakala 20 kes adalah VOI. Secara keseluruhan sehingga kini bagi VOC terdapat sebanyak 4,722 kes varian Delta, 233 kes varian Beta, 14 kes varian Alpha dan 1 kes varian Omicron. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya, Faika Izzati. Saya akan menerangkan pentingnya kesan dalam menangani wabak COVID-19. Dengan wabak COVID-19 ini dalam memberikan kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Kesan ini juga bergantung pada jenis vaksin yang diterima dan cara pembuatannya. Ini kerana setiap vaksin mempunyai kesan yang berlainan dan juga kesan ini adalah berdasarkan tahap imuniti seseorang itu juga. Disebabkan itu, ada yang mendatangkan kesan positif dan juga kesan negatif kepada seseorang itu. Antara kesan sampingannya itu adalah bersifat ringan dan sementara yang mengambil masa selama 2 hingga 3 hari saja. Contohnya, individu akan mengalami sakit atau bengkak di tempat suntikan, berasa penat, demam, sakit kepala dan menggigil. Ini adalah kesan sampingan yang kerap dilaporkan oleh individu yang telah menerima suntikan vaksin ini. Tambahan pula, terdapat juga golongan yang tidak sesuai untuk menerima suntikan vaksin ini adalah disebabkan mempunyai sejarah alahan yang teruk dan kronik. Selain itu, vaksinasi ini juga banyak memberikan kesan yang positif seperti vaksin ini mampu mencipta antibodi yang memberikan kesan yang sangat efektif dan mampu memperkuatkan sistem kekebalan tubuh. Disebabkan itu, terdapat beberapa vaksin booster bagi mengekalkan perlindungan kepada penyakit berjangkit.
Vaksin ini telah memberikan kesan yang banyak kepada masyarakat, ialah kehidupan masyarakat dari segi pekerjaan, pendapatan yang memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat. Disebabkan itu, kadar pengangguran juga telah meningkat kerana tiada peluang pekerjaan. Disebabkan itu, terdapat kesan yang negatif, iaitu COVID-19 ini telah menjadi punca tekanan emosi dalam masyarakat yang menjejaskan gaya hidup sosial masyarakat dan memberikan kesan yang besar terhadap pendidikan kerana para pelajar tidak dapat menjalankan sistem pembelajaran yang sempurna kerana kurangnya akses dalam internet. Kesan positif pula telah memberikan kesan setelah program vaksinasi ini dijalankan, ia telah membantu pasaran pekerjaan pulih dan berkembang semula. Kerana masyarakat dapat menjalankan rutin harian mereka seperti bekerja dan berniaga semula dalam pada masa yang sama dapat menambah pendapatan bagi kelangsungan hidup. Saya Faizon akan menyambung hujahan Faika dengan menerangkan dua kesan positif vaksin terhadap masyarakat dan kebaikan vaksin dalam mengenangi COVID di dalam negara. Antara dua kesan positif ialah yang pertama, mengurangkan risiko penyakit merebak kepada masyarakat. Apabila masyarakat sudah ramai mengambil vaksin, ia sukar untuk merebak. Ini dikenali sebagai kekebalan komuniti. Yang kedua, masyarakat bebas selepas divaksin setelah lama pergerakan kawalan dilaksanakan. Banyak masyarakat yang terkurung di dalam rumah. Dengan adanya vaksin, mereka boleh membuat aktiviti seperti beriadah, bersukan, bercuti dan lain-lain. Seterusnya, saya akan bercakap tentang keberkesanan vaksin terhadap negara. Pertama, saya akan terangkan kesan buruk COVID kepada negara. Baru-baru ini pada tahun 2020, Bank Negara telah mengumumkan bahawa wabak COVID ini akan menjejaskan ekonomi negara. Kesan yang pertama pada sektor ekonomi, kalau dilihat bila berlakunya COVID-19, sektor ekonomi akan terjejas, terutamanya pada sektor perdagangan. Banyak sekatan yang dilaksanakan, maka proses logistik, pengangkutan, import, eksport semua akan terjejas. Semua ini akan meroncakkan lagi sektor perdagangan di negara. Impak yang kedua ialah sektor pelancongan. Pelancongan juga ialah di bawah sektor ekonomi, di mana pelancong-pelancong mula terhalang untuk masuk ke negara. Ia akan menjejaskan sektor pelancongan di negara. Bukan itu saja, institusi pengajian tinggi mula membuat pembelajaran secara talian atau e-maya ataupun melalui Google Meet and Zoom. Dan ini pula merancangkan sektor pendidikan. Balik pada kesan positif pula, dengan adanya vaksin ini, vaksin dapat membantu negara menurunkan kes COVID-19. Data yang diperoleh oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati pemberian vaksin kepada orang ramai berjaya merendahkan kes COVID-19 dengan sangat ketara. Yang kedua, menunjukkan peningkatan peluang pekerjaan. Pihak kerajaan mengambil keputusan untuk membuat program vaksinasi ini supaya membuka banyak sektor pekerjaan. Program ini sangatlah bagus untuk pemulihan negara. Yang ketiga, ekonomi akan meningkat selepas pengambilan vaksin dilaksanakan. Berkenaan dengan ekonomi negara, Bank Dunia meramalkan bahawa ekonomi Malaysia akan berkembang semula pada 6.7% pada 2021. Namun ini bergantung pada kesempurnaan dan daya maju program vaksinasi. Terusnya membangunkan kedudukan komoditi negara dan tahap kepentingan di Malaysia. Tamat hujan kami tentang kesan vaksin terhadap negara, masyarakat dan individu. Saya akan bercakap mengenai kaedah-kaedah mengatasi kesan-kesan negatif COVID-19 yang telah melanda seluruh negara. Saya akan memfokuskan topik saya kepada skop negara. Antara kesan-kesan negatif dari COVID-19 ini adalah kenaikan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah mental. Masalah mental ini tidak dapat dipandang remeh oleh sesiapa dan kerajaan telah pun membuat inisiatif yang bagus untuk sesiapa yang menghidapnya. Antara inisiatif yang ada ialah penubuhan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial MHPSS yang telah ditubuhkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 25 Mac 2020. Sejak penubuhan perkhidmatan ini, MHPSS telah menerima sebanyak 120,000 panggilan mengenai masalah mental. Dengan panggilan-panggilan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia dapat memberi sokongan emosi dalam bentuk kaunseling untuk mengelakkan dari masalah ini untuk menjadi semakin teruk kepada rakyat-rakyat. Selepas itu, kesan negatif yang lain dari COVID-19 ini adalah masalah kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan.
Ramai pekerja dari bidang-bidang swasta dan kerajaan telah hilang pekerjaannya yang dijadikan sumber pendapatan. Ini ialah salah satu masalah yang besar kerana dengan kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan ini, rakyat Malaysia tidak dapat membayar untuk barangan-barangan keperluan dan bil-bil rumah. Malah, setengah rakyat tidak dapat membayar sewa rumahnya. Antara kaedah-kaedah yang dapat dibuat oleh kerajaan dan pihak-pihak yang terlibat ialah dengan memberi insentif-insentif kepada rakyat yang memerlukan. Antara insentif yang diberikan oleh kerajaan ialah bantuan kewangan sistem insurans pekerjaan ataupun kata singkatannya SIP. Insentif ini memberikan bantuan kewangan secara langsung bagi mana-mana penerima yang layak selama 6 bulan. Ini juga ditambah baik lagi dengan bantuan tambahan iaitu SIP Prihatin. SIP Prihatin memberikan faedah tambahan bagi penerima yang layak selama 3 bulan. Dengan itu ditambahkan dengan bantuan SIP yang asal, ia memberikan bantuan selama 9 bulan kepada rakyat-rakyat yang hilang semua pendapatannya. Bantuan-bantuan ini dapat memberikan rakyat tempoh masa yang lebih lama untuk mencari kerja dan mendapatkan sumber pendapatan yang stabil dengan lebih tenang. Saya akan menyambung hujah saudara Jeffrey dengan mengaitkan tentang ilmu falsafah dan rukun negara. Ilmu falsafah dan rukun negara ini dapat dikaitkan dengan pelbagai cara. Sebagai contoh ialah kedaulatan undang-undang. Hal ini dapat dilihat sepanjang perintah kawalan pergerakan berlaku di mana rakyat yang patuh akan undang-undang yang telah ditetapkan sepanjang COVID-19 melanda di negara kita. Seterusnya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Hal ini dapat dilihat ketika rakyatnya akur akan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan raja di negeri masing-masing. Selain itu ialah keluhuran perlembagaan. Hal ini dapat dilihat ketika rakyat yang menerima hak dan keistimewaan sebagai warga negara Malaysia. Sebagai contoh ialah bantuan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan kepada rakyat. Akhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Hal ini dapat dilihat ketika rakyat yang saling membantu antara satu sama lain dalam menangani wabak COVID-19 di negara kita. Sekian sahaja daripada kami berdua tentang kaedah untuk menangani kesan terhadap individu, masyarakat dan negara yang berlaku daripada COVID-19. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pepetangan saya pada hari ini tentang kesimpulan daripada hujahan-hujahan yang saya dapat. Mari saya tunjukkan kesimpulan yang saya dapat lakukan daripada hujahan tersebut. Kesimpulannya, vaksin amat penting pada rakyat dan negara. Hal ini demikian kerana vaksin dapat membantu memperkuatkan antibodi kita untuk melawan virus COVID-19 ini. Ia bertujuan untuk mengurangkan kes serta mengurangkan kadar kematian akibat wabak COVID-19 ini. Banyak faktor yang menyebabkan kita perlu mengambil vaksin ini. Antaranya ialah supaya kita dapat mencapai imuniti kelompok. Apabila kita dapat mencapai imuniti kelompok ini, kita dapat mengurangkan kadar boleh jangkitan serta mengurangkan risiko orang tua, wanita mengandung serta pesakit yang mempunyai penyakit berisiko terkena virus COVID-19 ini. Antara kesan vaksin terhadap rakyat dan negara ialah ekonomi negara dapat berjalan semula. Hal ini demikian kerana banyak sektor telah dibuka semula. Antaranya ialah sektor perniagaan, sektor pekerjaan serta sektor pelancongan. Ia merupakan satu berita gembira pada rakyat apabila dapat berjana semula pendapatan setelah sekian lama berkurung di dalam rumah akibat perintah kawalan pergerakan PKP. Banyak kaedah yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Antaranya ialah kerajaan melakukan pelan rakaian khusus untuk membantu golongan B40. Bantuan tersebut merangkumi rangkaian internet percuma selama setahun. Ia bertujuan untuk membantu pelajar supaya dapat belajar secara atas maya yang dilakukan oleh guru mereka setelah sekolah ditutup. Ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban serta mengurangkan kos yang harus ditanggung oleh mereka. Dapat saya simpulkan di akhir kata ini ialah vaksin amat penting untuk kita menangani wabak COVID-19 ini.
serta memutuskan rantaian virus COVID-19. Jadi jangan rasa sangsi untuk kita mengambil vaksin. Kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua. Serta stay safe. Di akhir pembentangan ini, saya ada serangkap pantun. Ikut arahan, lindungi diri. Sebagai wadah mengawal wabak. Menurut aturan, patuh pertiwi. Jadi amanah virus tak merebak. Sekian, terima kasih.